اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah ayat yang ke-14. Sebelum kita sambung, kita tengok maksud ayat yang lepas dan pengajarannya serta kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah beritahu tentang adab orang-orang beriman bila berada dalam majlis, khususnya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu antaranya ialah bila diminta untuk kita bagi ruang kepada orang yang baru datang, dan orang yang baru datang ada kedudukan, ada jasanya kepada agama, maka hendaklah kita bagi ruang. Dengan kita bagi ruang yang kecil dan usaha yang tak seberapa, maka Allah lapangkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan lagi sukar ialah apabila kita diminta untuk kita bangun dan mungkin sampai tahap beredar daripada majlis, sebab mungkin kita antara orang yang tidak dikehendaki dalam majlis, maka tuan punya majlis minta kita beredar. Maka adab dalam majlis hendaklah kita beredar tanpa rasa berat, tanpa rasa marah. Kenapa? Sebab dengan kita beredar daripada majlis itu, setelah diminta, kita akan ditinggikan darjah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah termasuk orang yang berilmu yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab orang beriman ketika berada dalam majlis yang baiklah, majlis ilmu. Kemudian adab dengan Rasulullah. Adab dengan Rasulullah ketika berada dalam majlis. Antaranya ialah apabila nak bertanya sesuatu masalah ataupun nak berbisik sesuatu masalah kepada Rasulullah, maka hendaklah di peringkat awal hendaklah membayar sedekah, hendaklah memberi sedekah. Dan sedekah itu bukan untuk Rasulullah, tapi untuk fakir miskin. Hikmahnya ialah supaya pertama, para sahabat ni tidak mengganggu kesibukan Rasulullah. Sahabat dengan seolah yang banyak tidak membebankan Rasulullah. Jadi apabila mereka nak bertanya, mereka dikenakan bagi sedekah. Jadi daripada situ akan mengurangkan orang yang akan bertanya. Yang kedua, supaya sedekah itu dapat diagihkan kepada orang fakir miskin, bukan untuk kepentingan Rasulullah. Yang ketiga, untuk menapis. Dengan cara itu dapat menapis siapa yang benar-benar ikhlas menuntut ilmu dan siapa yang tidak ikhlas. Hanya sekadar datang, hanya sekadar bertanya soalan, tapi mereka tidak ikhlas untuk beramal. Jadi bila dikenakan bayaran kepada siapa yang nak bertanya, maka biasanya orang munafik tidak akan bertanya, sebab mereka sangat kedekut. Mereka sangat kedekut untuk mengeluarkan duit demi untuk mendapat ilmu. Tetapi orang yang beriman akan keluarkan duit walaupun banyak, sebab mereka tahu ilmu tu lebih penting, lebih besar nilainya daripada duit. Tetapi peraturan ini iaitu
wajib memberi sedekah sebelum bertanya soalan kepada Rasulullah dibatalkan. Hukumnya dibatalkan oleh ayat yang ke-13. Jadi yang pentingnya daripada ayat ini orang beriman mengambil pengajaran. Mereka lebih beradab dengan Rasulullah. Mereka tak akan bertanya benda-benda yang remeh-temeh, benda yang tidak penting, benda yang tidak mereka ingin amalkan. Maka itu juga sebagai tanda kemuliaan Rasulullah. Mereka menghormati dan meninggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan Allah beritahu juga dalam ayat 13, habis kalau tak perlu bayar sedekah, apa yang sepatut dibuat oleh orang beriman? Sama ada dalam majlis ke atau di luar majlis. Iaitu teruskan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa aqimus salah. Dirikan solat. Teruskan solat dan istiqamah. Wa atuz zakah, dan teruskan keluarkan zakat, sedekah dan istiqamah. Wa ati'ullah, dan lebih penting daripada solat dan zakat ialah taatlah Allah dan Rasul dalam semua aspek kehidupan kamu sepanjang hari, sepanjang masa. Kenapa? Sebab wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Okey, itu ayat yang lepas. Jadi pengajaran untuk kita bila kita belajar, ikhlaskan niat kita. Betul-betul kerana Allah. Bukan sekadar nak penuhkan masa kosong, bukan sebab suka pada guru, bukan sebab suka pada subjek, tak. Tapi betul-betul kerana Allah, supaya ilmu yang kita belajar akan kita dapat amalkan dan kita akan dapat sampaikan. Ataupun ilmu kita betul-betul memberi manfaat kepada kita. Dan juga yang kedua, beradab dengan guru. Jangan tanya sebarang soalan ataupun soalan yang remeh-temeh, kan? Soalan yang kadang-kadang bagus soalan tu, tapi kita tidak nak amalkan, sekadar nak tahu. Okey. Ayat hari ini Allah nak ceritakan tentang sifat munafik. Orang munafik ini bila dikenakan syarat dalam majlis Rasulullah, mereka tak nak keluarkan duit. Maka ayat hari ini Allah ceritakan, inilah sifat munafik yang lagi besar dan lagi jelas. Jadi ayat hari ini Allah nak mendedahkan, nak membongkarkan sifat buruk orang-orang munafik. Sifat buruk orang-orang munafik yang sentiasa ada dan berlegar dalam masyarakat Islam di Madinah. Bahkan mereka sentiasa ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, kita tadabbur. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara. Tidakkah tara engkau melihat? Tidakkah engkau melihat ilal lazina, kepada allazina, orang-orang yang tawallau. Tawallau ni boleh terjemah melantik, boleh terjemah mereka menjadikan kawan. Tawallau, melantik ataupun berkawan. Dengan siapa ni? Dengan qauman, satu kaum. Ghadiballahu, yang Allah murka. Yang Allah murka ke atas mereka. Kemudian, siapa mereka ni? Sebenarnya Allah nak cerita pasal apa ni? Allah nak cerita pasal orang munafik. Jadi kenapa Allah nak cerita pasal munafik ni? Penting ke cerita orang munafik ni? Penting. Sebab Nabi ni bila bawa dakwah, dia bertembung. Bertembung dengan siapa? Orang kafir. Tapi orang kafir ni bahaya dia lebih ringan.
Sebab orang kafir ni nampak jelas. Kekufurannya zahir dan batin. Cukup jelas. Tapi ada satu lagi kumpulan, ada satu lagi puak yang Nabi bertembung, tetapi bertembung dalam keadaan gelap. Dalam keadaan tersembunyi. Nabi tak tahu niat mereka yang sebenar, apa perancangan mereka yang sebenar. Sebab apa? Sebab rupa mereka adalah rupa Islam. Mereka solat bersama Nabi, mereka bersedekah, mereka pergi berjihad bersama Nabi. Jadi Allah nak beritahu kaum yang sangat-sangat bahaya kepada Islam. Bahkan lebih bahaya daripada orang kafir. Bahkan Allah sebut dalam satu surah yang lengkap. Bahayanya kaum ini sampai tahap Allah menurunkan satu surah yang lengkap. Daripada ayat pertama sampai akhir, semua cerita pasal munafik. Surah apa tu? Surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun. Surah Al-Kafirun ada tak? Ada tak surah Al-Kafirun? Surah tentang orang kafir ada, tapi pendek je. Mungkin tak sampai separuh muka surat. 4-5 ayat sahaja. Tapi surah Al-Munafikun 2 page. 2 muka surat. Kenapa surah Munafikun yang rupa dia orang Islam tapi cerita pasal dia panjang? Sebab mereka ni sebenarnya lebih bahaya daripada orang kafir. Rupanya Islam, tapi dalam hatinya kufur kepada Allah. Hatinya bermusuh dengan Islam. Begitu juga di awal surah Baqarah, Allah cerita tentang 3 golongan manusia. Orang muttaqun, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang kafir. Orang muttaqun Allah sebut dalam 3-4 ayat sahaja. Dan orang kafir Allah cerita pasal 2 ayat, daripada 2 ayat sahaja. Cerita tentang orang kafir 2 ayat di awal surah Baqarah. Tapi cerita orang munafik ni lebih daripada 10 ayat. Sebab apa? Sebab orang munafik ni adalah golongan manusia yang paling bahaya kepada Islam. Jadi sebab tu pengajaran untuk kita, jangan kita menudingkan senjata kita hanya kepada orang kafir sahaja. Tapi tujukan juga senjata kita kepada orang munafik yang ada dalam barisan kita. Yang rupa dia sama dengan kita, sama-sama solat, sama-sama puasa, sama-sama haji kan. Kadang-kadang solat mereka lebih hebat daripada kita. Haji mereka lebih banyak daripada haji kita. Tapi mereka ni lebih bahaya kepada Islam daripada orang kafir. Tengok zaman Nabi ni Allah kata apa? Alam tara. Tidakkah kamu lihat? Ini soalan Soalan ni, soalan dipanggil apa? Istifham inkari ta'ajjubi. Ni soalan. Soalan dia bukan untuk dapat jawapan. Tapi tujuannya ialah istifham soalan, ingkari untuk mengingkari. Soalan ni untuk Allah mengingkari perbuatan orang kafir. Apa perbuatan orang munafik yang Allah ingkari? Nanti kita sebut. Yang kedua, soalan ni juga ada maksud ta'ajub. Iaitu ta'ajub apa tu? Nak melahirkan rasa pelik. Pelik apa ni? Pelik kepada perbuatan orang munafik. Satu, Allah nak mengingkari perbuatan orang munafik. Yang kedua, Allah nak melahirkan rasa pelik sangat tentang tindakan orang munafik. Dan yang ketiga, secara tak langsung Allah nak mencela orang-orang munafik. Allah nak mencela orang-orang munafik. Tengok dalam bahasa Arab, dengan satu huruf ni, dengan satu huruf ada 2-3 maksud. Pertama, nak mengingkari perbuatan mereka. Yang kedua, nak menunjukkan rasa pelik. Perbuatan mereka ni pelik bin ajaib. Yang ketiga, Allah nak mencela. Jadi 3 maksud tu ada dalam satu huruf. A. Okey, yang kedua, alam tara, engkau melihat. Maknanya Nabi melihat. Melihat dengan apa ni? Melihat dengan mata. Jadi pengajarannya apa? Mana orang kafir, orang munafik ni betul-betul ada depan Nabi. Bukan di zaman selepas Nabi. Bukan orang munafik duduk di Mekah. Bukan duduk di Yaman ke, di Syam ke tak.
betul-betul duduk di Madinah dan Nabi nampak bergaul dengan Nabi. Makna apa tu? Bila orang munafik yang paling bahaya, bahkan lebih bahaya daripada orang kafir, duduk dalam barisan Islam, duduk bersama Nabi menunjukkan apa? Menunjukkan Islam tidak aman. Islam kena sentiasa berhati-hati. Sebab ini adalah musuh yang jenis dalam selimut. Gunting dalam. Kalau kita terlepas je, leka sikit, habis dia tikam daripada belakang. Inilah keadaan Nabi dan para sahabat di Madinah. Bukan mereka berseronok, leka, tak. Musuh ada di Mekah, musuh ada dalam Madinah daripada orang kafir Yahudi, dan lagi bahaya, musuh ada dalam barisan Islam. Yang duk solat bersama Nabi, yang duk berperang bersama Nabi. Kononnya menentang kafir, tapi sebenarnya musuh dalam selimut. Okey, yang ketiga, Allah nak bagi apa ni? Bodoh dan peliknya orang munafik ni apa dia? Sebab dia melantik satu kaum yang Allah murka. Apa yang bodohnya? Kita kalau nak lantik seseorang sebagai penasihat ke, sebagai pemimpin ke, ataupun paling kurang kita nak berkawan, kita pilih orang baik ke orang jahat? Pilih orang baik. Jadi bila orang munafik pilih orang yang jahat, yang Allah murka, siapa ni? Orang Yahudi. Maka itu menunjukkan kebodohan mereka. Berkawan dengan perompak, berkawan dengan penzina. Mana orang ni memang bodoh. Kan? Itu secara tak langsung Allah nak mencela. Orang munafik ni tak ada akal. Bila dia pilih kawan, dia tak pilih kawan yang betul-betul membantu dia, memberi manfaat. Dia tak kisah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni sedikit pun tak akan memberi manfaat padanya. Bahkan tidak boleh membantunya bila mereka ada masalah. Apatah lagi di akhirat besok, orang Yahudi lagi tak boleh bantu orang munafik. Jadi ghadiballah ni kaum yang Allah murka siapa? Siapa? Orang Yahudi. Ada tak dalil lain? Kaum yang Allah murka, mereka itu adalah Yahudi. Ada tak dalil yang lain? Apa ayat tu? Ghairil maghdubi alaihim. Kita minta setiap hari, tunjuklah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Iaitu jalan yang Allah an'amta alaihim, sentiasa bagi nikmat pada mereka. Apa nikmat yang Allah bagi ni? Sehingga mereka berada di jalan yang lurus. Nikmat apa tu? Apa dia? Nikmat Quran ataupun nikmat ilmu. Ilmu campur iman. Dalam braket Al-Quran lah. Jadi kita minta setiap hari 17 kali sehari dalam surah Fatihah, dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana ni? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau bagi nikmat kepada mereka. Siapa ni? Iaitu orang yang diberi ilmu dan iman, ataupun diberi ilmu dan amal. Dia ada ilmu dan dia beramal. Ilmu apa ni? Ilmu Al-Quran. Jadi sangat tidak betul orang minta setiap hari Allah bagi hidayat pada dia, tapi dia tak belajar Quran. Sebab nak dapat ilmu, nak dapat hidayat, mesti melalui Al-Quran. Kemudian kita tegaskan kepada Allah, kami tak nak jalan itu adalah ghairil maghdubi alaihim. Kami tak nak jalan yang Allah murka. Jalan siapa ni? Yahudi. Apa jalan Yahudi ni? Apa ciri-ciri utama orang Yahudi? Ada ilmu, tapi tak amal. Berapa ramai yang minta dalam solat, minta dijauhkan daripada jalan yang Allah murka, jalan orang Yahudi. Tapi dia juga termasuk orang Yahudi. Sifat orang Yahudi. Berapa banyak dia berilmu, dia belajar tapi tak beramal. Sebenarnya itulah jalan Yahudi. Dan yang ketiga, waladhdallin. Waladhdallin, apa makna dia? Tak ada ilmu dan tak ada amal. Jalan orang yang sesat kami tak nak. Jalan siapa ni? Jalan orang yang tak belajar.
Orang yang malas belajar. Bila malas belajar, tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, confirm dia akan sesat. Okey? Okey, kemudian Allah kata apa? Mahum. Tidaklah mereka minkum dari kalangan kamu, wala minhum, dan tidak dari mereka. Mereka ni siapa? Apa ni? Apa maksud ni? Orang munafik ni, Allah nak bagi tahu Nabi, orang munafik ni melantik orang Yahudi sebagai pemimpin mereka, penasihat, sebagai kawan. Kan? Kemudian Allah tempelak lagi, Allah nak mencela mereka. Sebab apa? Sebab yang mereka cari sebagai kawan, sebagai pemimpin ni, iaitu orang Yahudi, bukan daripada kalangan mereka. Dan bukan pula daripada kalangan kamu. Jadi contoh macam ni. Orang beriman, C, orang Yahudi, B, orang munafik. Jadi munafik ni, pada zahir dia Islam. Tapi pada batinnya kafir. Kan? Jadi Allah kata orang Yahudi ni, dia rupa dia zahirnya Islam. Tapi bila dia berpakat dengan siapa? Orang Yahudi. Dan Allah kata Yahudi ni bukan daripada kalangan mereka. Dari segi apa ni? Orang Yahudi bangsa apa? Bahasa apa? Yahudi. Bangsa apa? Bani Israel. Yahudi itu agama. Dia bangsa Bani Israel. Orang munafik ni bangsa Arab. Jadi yang Allah nak cela ni dan Allah nak beritahu bodohnya orang munafik ialah dia ambil kawan ataupun pemimpin daripada kalangan orang Yahudi, satu bukan agama mereka. Yahudi dengan munafik agama walaupun sama-sama kafir tapi berbeza. Orang Yahudi bukan agama syirik. Dia tak mensyirikkan Allah, dia sembah Allah. Cuma dia kata Allah tu ada 2, 3 kan. Orang munafik ni dia agama syirik. Asalnya dia sembah berhala. Jadi Yahudi dengan munafik tak sama dua. Satu dari segi agama. Yang kedua dari segi bangsa. Boleh faham? Kita kalau nak ambil kawan, nak berkawan ke, nak jadikan dia sebagai pemimpin ke, penasihat ke, logiknya kita ambil yang mana? Sebangsa kan? Satu. Yang kedua, seagama. Betul kan? Jadi Allah nak begitu, inilah bodohnya orang yang dipanggil munafik. Dia nak ambil penasihat ke sebagai kawan, dia ambil bukan daripada kumpulan mereka. Bukan daripada agama yang sama. Dan juga orang munafik ni Allah kata, wala mahum minkum. Mereka juga bukan daripada orang beriman. Bangsa dah sama-sama Arab. Tapi agama tak sama. Jadi maksudnya apa tu? Ada dalam, Allah sebut dalam surah An-Nisa. Allah kata apa? Orang Yahudi ni Muzabzabina baina zalik. Muzabzabina makna tidak tetap di antara dua. Kepada orang Yahudi pun tak, kepada orang beriman pun tak. Allah huraikan lagi, la ilaha ulai, tidak kepada orang beriman, wala ilaha ulai, dan tidak juga condong kepada orang Yahudi. Okey, soalan. Kalau orang munafik ni dia ambil kawan atau pemimpin bukan daripada golongan seagama, sefikrah ataupun sebangsa, bahkan kaum yang Allah murka. Jadi apa faedah?
Apa faedah? Ada faedah tak bagi orang munafik? Ha? Ada faedah tak? Apa yang dia nak sebenar? Ha? Dia nak rahsia sebelah sana ni. Dia nak tahu apa yang sebelah sana buat ke. Yalah, apa dia dapat? Dia kena masukkan sana dulu. Lepas tu dapat tahu. Dia sebenarnya dia nak hancurkan siapa? Nak hancurkan orang Yahudi ke nak hancurkan orang beriman? Nak hancurkan orang beriman. Tapi mereka setuju, orang munafik setuju tak dengan orang Yahudi? Tak setuju. Tak setuju. Tapi kenapa mereka bekerjasama? Ha? Satu. Orang munafik ini nak dapat faedah daripada ekonomi orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah terkenal orang yang kaya. Kalau yang paling kaya di Madinah orang Yahudi. Yang memiliki kebun-kebun yang banyak orang Yahudi. Ekonomi di tengah orang Yahudi. Jadi orang munafik ni jenis apa? Jenis ambil peluang. Mana yang ada peluang, dia bekerjasama. Walaupun dia tak setuju. Jadi satu, dia ambil peluang kekayaan orang Yahudi. Yang kedua, walaupun dia tak setuju dengan orang Yahudi, tapi dia akan kerjasama bila ada kepentingan bersama. Apa kepentingan bersama? Nak hancurkan Islam. Boleh faham? Ini kelebihan orang kafir. Walaupun mereka berbagai-bagai agama, berbagai-bagai fahaman, bahkan sesama mereka bermusuh. Tapi bila mereka nak menentang Islam, mereka boleh bersatu. Betul tak? Bersatu. Sebab itulah di mana-mana yang bergaduh siapa? Islam dengan kafir ke Islam sama Islam? Orang kafir bergaduh, tapi bila berdepan dengan Islam, mereka nampak bersatu. Jadi siapa yang cerdik? Orang kafir cerdik kan? Jadi orang munafik ni dia tak setuju dengan orang Yahudi. Kalau dia setuju, daripada awal lagi dia masuk Yahudi kan? Tapi tak setuju, bekerjasama. Ada dua kepentingan tadi. Okey. Orang yang munafik pula tak setuju dengan orang beriman. Kalau tak setuju dengan orang beriman, kenapa dia berpura-pura Islam? Apa pula kebaikannya? Kan terus terang jadi orang kafir kan senang. Kenapa nak berpura-pura? Sebab apa? Senang apa? Apa kepentingannya? Dia menyusut dari? Mungkin itu salah satu tujuan dia bagi mereka merosakkan daripada dalam lebih mudah daripada merosakkan Islam daripada luar. Betul? Dan ada juga sebabnya ialah orang munafik ni kalau dia tak berupa orang Islam, harta dia akan dirampas. Dan mereka akan diperangi oleh Islam. Kalau mereka tak nak dirampas hartanya dan tak nak diperangi, mereka kena bayar. Bayar apa? Jizyah. Jadi mereka tak nak semua tu. Dan juga bila ada peperangan, mereka ikut sama, ada harta rampasan, mereka dapat. Orang kafir tak dapat. Boleh? Jadi orang munafik ni dia panggil apa? Dia panggil apa? Opportunis kan? Suka ambil peluang. Sekarang ramai tak orang Islam yang berupa macam orang munafik ni? Kan? Bulan lepas parti lain, bulan ni parti lain kan? Mana ada yang boleh ada kuasa, dia lompat. Nampak macam nak jatuh je, dia lompat awal-awal. Ramai kan? Itu Cina ke India ke Melayu? Cakap betul Angka? Setuju? Betul? Yalah. Yang suka ambil peluang ni, yang berupa dia Islam lah. Ni. Okey. Jadi kemudian Allah kata apa? Wayahlifuna. Kemudian sifat buruk orang yang munafik lagi wayahlifuna, dan mereka bersumpah alal kazib, atas
pembohongan. Ya Allah, Allah sebut satu-satu ni. Allah bongkar satu-satu sifat yang mereka rasa bagus. Tapi sebenarnya sifat inilah menunjukkan betapa bodohnya mereka. Apa? Sifat seterusnya orang munafik ialah mereka bersumpah di atas pendustaan. Jadi orang dusta ni, orang bercakap bohong, bagus ke tak? Tak bagus. Berdusta di atas pendusta. Macam mana tu? Macam mana dusta orang munafik? Macam mana? Bila dia pergi bersama orang Yahudi kan? Kemudian dia balik jumpa orang beriman. Orang beriman kata apa? Kamu salat bersama kami, berjihad bersama kami. Kenapa kamu berkawan dengan orang Yahudi? Dia buat apa? Wa yahlifuna. Wallahi, kami tak pernah pun berkawan dengan orang Yahudi. Kami tak pernah pun bocor rahsia. Wallahi. Bohong tak? Bohong. Kemudian bila dia balik pula orang Yahudi pula pertikaikan. Kamu dah buat perjanjian dengan kami. Kenapa masih bekerja sama dengan orang beriman? Dia bersumpah lagi. Wallahi, kami tak pernah bersama orang beriman. Kami tak pernah bagi apa-apa komitmen pada orang beriman. Boleh faham? Jadi akhirnya, sebenarnya sifat munafik ni daripada sini nampak apa? Yalah, orang talang dua muka ni sebenarnya apa sifat yang paling jelas pada mereka? Pembohong je. Satu lagi. Cinta dunia, ada satu lagi. Semua betul tu. Pembohong, cinta dunia, talam dua muka. Satu lagi. Dia orang berbohong ni sebenarnya ramai orang tak perasan. Bila dia berbohong, dia ada satu sifat, iaitu penakut. Dia tak berani cakap benar. Betul tak? Bila jumpa orang beriman, dia cakap bohong. Makna apa? Dia takut pada... Kalau dia berani, cakap je. Ya betul, saya bersama orang Yahudi. Betul tak? Pergi pula pada orang Yahudi, dia bercakap bohong. Makna apa? Dia apa? Sebenarnya inilah golongan yang paling bahaya, tapi paling penakut. Jadi kalau dia paling penakut, kita jangan pula takut. Boleh? Dan mereka berdusta kan? Di atas mereka bersumpah, kemudian wahum ya'lamun. Sedangkan mereka mengetahui. Mengetahui apa ni? Bila Allah sebut satu-satu, Allah nak beritahu sifat orang munafik ni satu persatu. Ada berapa ni? 5, 6 dalam ayat ni. Sifat buruk orang munafik. Sini bersumpah, kemudian bersumpah pula dengan cakap bohong. Sini pula dalam keadaan dia. Apa keburukan orang bila dia berbohong dalam keadaan dia sedar dia berbohong? Apa keburukannya? Dia sebenarnya menipu diri sendiri. Mana lebih dahsyat? Orang bercakap bohong dalam keadaan dia tak sedar dia berbohong, dengan orang bercakap bohong dalam keadaan dia sedar dia bercakap bohong. Mana lebih dahsyat? Dalam keadaan dia sedar. Ada tak orang berbohong tapi tak sedar? Dia tak sedar pun dia berbohong. Ada contoh? Maklumat yang dapat dia macam kita, dia pun ingat betul, rupanya maklumat. Dia dapat satu maklumat. Dia ingat maklumat tu betul, tapi maklumat tu bohong. Dia pun terus cerita pada orang. Dan dia tak sedar pun dia berbohong. Tapi sebenarnya dalam agama dia berbohong ataupun tak? Orang macam ni berbohong ataupun tak? Tapi dia tak sedar. Dengan satu hadis. Dengan satu hadis. Nabi kata, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Apa maksud dia? Ini hadis sahih. Kafah makna cukup.
Cukuplah bil mar'i dengan seseorang itu kazibah. Kazibah bermakna berbohong. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta dengan apa? Ayu hadisa, bahawa dia bercakap bikulli ma sami'a, dengan semua yang dia dengar dia cakap. Cukuplah orang ni sudah layak dipanggil pembohong. Dia tak ada niat tak nak berbohong? Tak ada. Hanya dia pindah cakap je. Maka Nabi kata dia sebenarnya telah berbohong. Sebab apa? Sebab dia tak pastikan cerita itu sahih ataupun tak. Boleh? Satu. Yang kedua, apa makna berbohong? Siapa boleh bagi definisi berbohong? Tak betul macam mana? Berbohong dari segi bahasa ialah kita berkata sesuatu yang tak sama dengan hakikat. Itu bohonglah. Contoh, besok hari apa? Khamis. Saya kata besok hari Sabtu. Bohong tu, tak sama. Saya nampak Ali kat masjid. Padahal yang saya nampak tu ialah bapa dia. Berbohonglah. Walaupun dia tidak, tanpa niat. Tanpa niat. Okey. Ramai ni. Ni. Yang jenis macam ni kan. Dapat mesej je, hold. Kita pun ya. Bila nak sampai? On the way. Padahal dalam rumah lagi. Berbohong. Berapa minit lagi? 5 minit. Padahal baru start kereta. Berbohong. Berlaku tak? Berlaku. Apa tujuan dia cakap macam tu? Dia nak beritahu dia tu tepat janji. Betul tak? Nak pertahankan maruah dia. Aku tak mungkin janji. Maka dia pun guna bahasa yang tapi tunggu 5 minit tak sampai. Kata 5 minit. Lepas tu bila sampai, ada roadblock. Padahal jalan tu tak pernah ada roadblock pun. Betul tak? Ini sifatmu munafik. Ya Allah, banyaknya. Sifat munafik ada berapa semua? Dia munafik ni ada 2 jenis kan? An-nifaq. An-nifaq ada 2. Satu nifaq i'tiqad. Yang kedua, nifaq amal. Nifaq i'tiqad ialah i'tiqad dia kufur kepada Allah. Akidah dia kufur. Ni. Yang munafik ni, yang Allah tegur ni, nifaq jenis akidah dia. Iaitu memang tak percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul, tak percaya pada hari akhirat. Tapi dia salat, dia puasa, dia haji, dia berjihad, dia bersedekah. Hati dia tak percaya. Okey, yang kedua, nifaq amal. Hati dia beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat. Tapi amalan dia ada sifat orang munafik. Apa dia? Yang Nabi sebut 4 kan? Berbohong. Bila bercakap je, berbohong. Yang kedua, mungkir janji kan? Bila berjanji, mungkir. Hari Sabtu, lepas Sabtu, Sabtu. Lepas Sabtu, Sabtu. Yang ketiga, khianat. Khianat amanah. Orang lain yang menang, dia yang ambil kuasa. Yang keempat, melampau bila bergaduh. Hadis Nabi kata ayatul munafik salas. Ada riwayat salas, 3. Pertama, iza haddasa kaziba. Bila bercakap dia berdusta. Wa iza akhlafa ankara. Bila berjanji dia mungkir. Wa iza tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Amanah ni banyak ni, amanah kita dengan Allah kan. Allah suruh jaga solat, Allah suruh jaga badan kita. Kita rusakkan badan kita. Itu khianat amanah.
Allah suruh kita jaga anak, suruh jaga isteri, kita khianat, tak bagi didikan yang betul. Kita pengkhianat, kita ada sifat munafik. Dan bila bergaduh, dia melampau. Dan ada satu riwayat Muslim. Nabi kata apa? Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Sambungan, tanda munafik 3. Kemudian hujung tu Nabi kata apa? Dalam riwayat Muslim. Walaupun sama dia berpuasa. Walaupun dia solat 5 waktu, tak tinggal pun. Awal waktu pula, solat jemaah pula. Puasa pula, puasa Ramadan, puasa sunat lagi. Dan waza'ama, dia menyangka dia Muslim. Tapi ada 3 sifat ni, dia ada sifat munafik. Boleh? Ada tak ni? Ada? Ada. Paling-paling ramai ni, ramai ni. Ada soalan, kalau orang ni ada 3 sifat ni, kan? Ataupun 4 sifat. Semua daripada dia. Dia munafik amal ke munafik i'tiqad? Maknanya dia jadi kafir terus ke ataupun dia masih Islam, cuma ada sifat munafik je? Munafik amal. Ada tak contoh? Contoh, orang ada 4 ni, tapi dia masih Islam. Dia tak jadi kafir. Ada tak contoh? Dalam Quran. Anak-anak Nabi Yaqub AS. Anak Nabi Yaqub yang jahat kan? Ada berapa orang semua? Yang jahat tu 10 kan? Berbohong tak dengan bapa dia? Mungkin janji tak? Kan dia janji nak bawa pergi Yusuf bermain kan? Tapi dia mungkin janji. Khianat tak amanah? Yang Nabi sebut 3 sifat. 3 sifat ni ada pada anak Nabi Yaqub yang 10 orang. Tapi dia bukan munafik i'tiqad. Dia masih Islam. Dia munafik amal. Boleh? Okey, sekarang daripada ayat 14 ni cuba tengok ada 4 ataupun 5 sifat buruk orang munafik yang Allah nak cela. Semoga kita tidak ada sifat tu. Tengok pertama apa dia? Pertama, sifat buruk orang munafik apa dia? Dia pilih kawan yang paling jahat, yang Allah murka. Itu sifat buruk, sifat tercela. Jadi kita kalau nak pilih kawan, kalau orang beriman, pilih kawan apa ya? Yang beriman, yang soleh. Bila pilih kawan yang jahat, kita ada ciri-ciri munafik. Satu. Yang kedua apa dia? Dia pilih kawan pula yang bukan daripada mereka dan mereka pun bukan daripada kumpulan satu lagi. Mana sifat buruk yang kedua? Kita kalau nak berkawan, pilihlah paling-paling kurang satu bangsa kan? Satu agama. Ini bangsa lain, agama pun lain. Macam sekarang, ada setengah negara Arab kan? Dia berkawan dengan siapa? Negara Arab mana tu? Emirates kan? Emirates. Dia bangsa Arab. Dan zahirnya agama Islam. Tapi dia buat perjanjian kerjasama dengan bangsa apa? Israel, bukan bangsa Arab. Kemudian agama pula apa? Agama yang bukan agama mereka. Buruk tak? Kenapa tak buat kerjasama dengan negara Islam? Ataupun dengan bangsa lain tapi agama Islam? Contoh Turki ke kan? Malaysia ke? 2. Yang ketiga, sifat buruk orang munafik. Iaitu mereka suka berdusta. Cakap je berdusta. Ada je yang ditambah-tambahkan. Saya dah pergi semua negara. Bila kita sebut Turki, Turki belumlah. Berbohong tak? Berbohong. Saya semua jenis makanan saya makan dah. Makanan Dayak Ibai makan. Itu taklah. Perkataan semua tu. Sebenarnya dia bukan niat nak bagi tahu semua. Tapi dia nak bagi tahu dia makan banyak jenis makanan. Tapi dia guna perkataan semua. Itu berbohong. Kan? 3. Yang keempat, sifat buruk munafik apa dah? Dia bersumpah bohong. Dia berbohong
tapi bersumpah dengan nama apa yang buruknya. Satu cakap bohong, yang kedua dia nak membuktikan dia bercakap benar, dia guna pula nama. Makna apa tu? Dia sangat berani dan melampau menggunakan nama Allah untuk berbohong. Boleh faham? Makna kalau nak berbohong pun janganlah sampai guna nama Allah. Biasa tak orang bila bersumpah dia berbohong? Biasa tak? Biasa kan? Sebab apa? Sebab apa? Bila dia berbohong, biasanya dia bersumpah. Kenapa? Sebab kalau tak guna wallahi, orang memang dah tak percaya pada dia. Jadi supaya orang percaya, dia ambil satu perkataan yang orang susah nak tolak. Apa dah? Wallahi. Wallahi. Oh tu pembohongan yang lagi dahsyat. Sebab apa? Menggunakan nama Allah. Dan yang kelima, mereka berbohong dalam keadaan mereka sedar. 5 sifat munafik. Minta Allah jauhkan daripada kita. Dan yang keenam, ayat seterusnya. A'addallah. Allah telah sediakan. Allah telah sediakan lahum bagi mereka azab. Azab yang pedih. Ini sifat buruk orang munafik yang ke-6. Mana apa? Di akhirat apa dia dapat? Azab yang pedih, kan? Kat dunia tak dapat apa-apa, bahkan di akhirat pula diazab dengan azab yang pedih. Dan Allah kata innahum, sesungguhnya mereka sa'a, buruk, sangat buruk, makanu, apa yang adalah mereka kerjakan. Okey. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Apa dia? Apa yang mereka kerjakan sehingga Allah kata sangat buruk? Apa dia? Semua 6 tadi. Berbohong, lepas tu guna nama Allah, kemudian dalam keadaan mereka sedar, pilih pula kaum yang paling jahat, ya Allah murka. Dan ingat satu hadis kan, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu di akhirat besok akan bersama dengan orang yang dia makna orang munafik pilih orang Yahudi sebagai kawan. Kalau Yahudi masuk neraka, munafik pun masuk neraka. Jadi sebab itulah nak pilih kawan, pilihlah kawan yang beriman. Supaya apa? Bila dia ke syurga, kita pun akan bersamanya. Okey. Kemudian Allah beritahu perisai orang Yahudi, orang munafik. Apa dia? Ittakhazu. Mereka dia ada perisai ni untuk pertahankan perbuatan mereka. Mereka menjadikan aiman. Aiman apa makna? Sumpah. Sumpah mereka. Sumpah mereka. Junnah. Junnah apa makna? Dia ada perkataan junnatun. Jim, nun, ta. Huruf yang sama tapi beza dia baris. Jannatun. Yang ketiga, jinnatun. Tengok bahasa Arab. Huruf sama, bilangan pun sama, yang berbezanya baris. Baris pula yang berbeza, baris huruf pertama je. Yang atas, baris atas. Yang pertama, jannah. Yang kedua, baris depan. Yang ketiga, baris bawah. Faham? Tapi makna dia berbeza. Kalau jannah tu makna apa? Jannatun. Surga. Kalau junnatun, ni ayat ni. Perisai. Perisai.
Ataupun apa-apa yang boleh menahan diri kita daripada bahaya. Jinnatun? Ha? Ada tak dalam Quran? Jinnatun. Ada tak? Jannatun banyak. Junnatun pun ada dalam Quran. Jinnatun ada tak? Oh, dah terlupa dah. Cuba baca surah An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Mana dia? Jin. Cantik tak bahasa Arab kan? Nak tukar makna tak payah tukar perkataan. Tukar baris je. Okey Angka, boleh? Ha? Jannatun, syurga. Junnatun, perisai. Jinnatun, jin. Ada satu hadis, Nabi kata apa? As-siyamu Cuba bariskan. Ini hadis sahih. As-siyam, puasa. Nak baca junnatun ke, jinnatun ke, jannatun? Junnatun, baris depan. Kenapa? Betul. Hadis sahih Nabi kata, as-siyamu junnatun. Kalau terjemah as-siyamu jinnatun jadi apa? Puasa adalah jin. Salah. Ataupun puasa jannatun, salah. Bukan semua orang puasa masuk syurga. Jadi Nabi kata apa? Puasa adalah perisai. Apa maksud perisai? Yalah, dia perisai ni dia nak mengelakkan kita daripada bahaya kan? Okey, dengan kita puasa dapat elakkan apa? Maksiat kan? Sebab bila puasa perut lapar, bila lapar nafsu lemah. Bila lemah tak ada keinginan nak buat maksiat. Jadi puasa tu junnatun. Dan sebenarnya dalam Islam, dalam bahasa Arab, yang asal perkataannya jim dengan nun. Jin dengan nun. Asal perkataan yang jim dengan nun ni asalnya makna apa? Tertutup, terlindung, tak nampak. Jadi semua perkataan yang berasal daripada jim dengan nun, makna dia mesti ada unsur tertutup, terlindung. Betul tak? Jannatun, betul tak nampak? Junnatun, perisai, betul tak nampak? Tak, ni. Puasa adalah perisai. Nampak tak? Perisai sebab menghalang kita daripada buat maksiat bila kita puasa. Nampak tak perisai tu? Tak nampak. Ini sama juga. Orang munafik menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Nampak tak perisai? Tak nampak. Boleh faham? Jin nampak tak? Siapa yang nampak jin, maka dia adalah jin. Sebab jin saja yang nampak jin. Ada lagi yang perkataan yang berasal dengan jin nun dan menunjukkan tak nampak. Apa? Janin. Janin duduk kat mana? Dalam perut, tak nampak. Okey? Jadi Allah kata orang munafik ni mengambil sumpah, iaitu dengan sumpah wallahi wabillahi sebagai apa? Junnah, perisai mereka. Perisai apa ni? Perisai makna nak mengelakkan daripada benda yang bahaya, betul kan? Okey. Macam mana sumpah tu dapat mengelak orang munafik daripada bahaya? Macam mana? Nak mengelakkan. Bila dia pergi jumpa orang beriman, dia kata apa? Wallahi, saya tak pernah kerjasama dengan orang Yahudi. Dengan perkataan wallahi itu, mengelakkan daripada orang beriman tuduh orang munafik kerjasama. Sama juga bila dia jumpa orang Yahudi terbalik. Okey? Jadi senjata paling kuat bagi orang munafik apa dah? Kereta kebal ke, jet ke apa? Wallahi. Jadi yang suka berbohong sama juga. Senjata mereka apa dia? Wallahi. Sikit-sikit nak bersumpah kan? Lagi orang tak percaya, dia bersumpah pula kat mana? Dalam masjid pula. Kan? Okey. Lepas tu, apa berlaku? Fasaddu. Lalu, mereka
Saddu apa dia? Mereka menghalang an sabilillah, dari jalan Allah. Apa maksud ni? Apa maksud? Mereka menjadikan sumpah sebagai perisai untuk mengelak mereka daripada dituduh jahat, khianatkan. Dan dengan sumpah itu juga mereka dapat menghalang orang ramai daripada masuk Islam. Boleh faham? Dia bersumpah, wallahi aku dah dalam Islam ni, memang tak ada kebaikan pun. Islam ni agama yang rosak, jangan masuk. Dengan apa dia guna perkataan wallahi? Mereka sendiri menghalang diri mereka daripada dapat hidayah. Yang kedua, dia halang pula orang lain. Ini kerja siapa ni? Kerja menghalang manusia daripada dapat hidayah. Kerja siapa? Kerja siapa ni? Orang? Solat tak orang munafik ni? Puasa tak? Makna apa tu? Yang tak bagi orang masuk Islam ni, antara yang paling aktif, yang paling cergas siapa? Orang Islam sendiri. Betul tak? Setuju tak kalau saya kata antara penghalang besar non-Muslim masuk Islam ialah orang Islam sendiri? Setuju? Dan antara penyebab besar orang kafir di zaman Nabi masuk Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam sendiri. Orang Islam tunjuk contoh akhlak yang baik. Jadi tarikan tu, bahkan ulama kata hampir semua sahabat-sahabat masuk Islam sebab akhlak Nabi. Bukan sebab ceramah. Kan? Sekarang macam-macam ceramah kan. Tapi tipu, hadiah palsu, jual obat, kan? Jual kismis. Okey. Maka falahum bagi mereka azabun muhin, azab yang hina. Azab yang hina. Sebelum ni azaban syadidah, azab yang pedih. Sekarang azab yang hina. Kenapa azab yang hina? Dia sebenarnya poin orang munafik ni, kenapa poin yang paling besar lah. Masalah besar orang munafik. Bahkan masalah besar kebanyakan manusia. Sehingga mereka menjadi hina kat dunia dan di akhirat dapat azab yang hina. Apa dia? Kalau tengok daripada orang munafik ni, dia bergantung pada siapa? Orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni sebab apa? Sebab apa tadi? Ekonomi. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, inilah masalah besar manusia. Sama ada orang kafir ke, orang munafik ke, orang Islam ke, masalah besar apa dia? Bergantung pada orang. Bila bergantung pada orang, manusia akan jadi hina. Sama dengan orang kafir, sama dengan orang munafik. Orang munafik ni, dia join dengan orang Yahudi sebab dengan harapan dapat bantuan duit. Mengharap bantuan manusia, manusia akan jadi hina. Bahkan orang beriman mengharapkan daripada Allah sahaja. Orang beriman menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang paling besar, buanglah sifat kebergantungan kita kepada orang. Bahkan Nabi kata, salah satu syarat nak dapat cinta Allah. Syarat nak dapat cinta Allah. Apa dia? Nabi kata, izhad fid dunya. Zuhudlah. Zuhud ni makna tidak cinta ke dunia. Yuhibbukallah. Allah akan cinta pada kamu. Iaitu buang cinta kepada dunia, cinta kepada orang, nescaya kamu akan dapat cinta Allah. Selagi kita ada cinta dunia, kita tak mungkin dapat cinta Allah. Okey? Ini penyakit ni. Penyakit semua kebanyakan manusia. Masih ada cinta pada harta, masih ada sifat bergantung kepada orang. Okey. Kemudian, sebab tu Allah tempelak ni. Azab yang hina, sebab apa? Sebab mereka bergantung pada orang Yahudi. Orang Yahudi sebab apa? Sebab orang Yahudi kaya. Maka Allah pun bagi tahu ayat seterusnya. Lan tughniya
tidak sekali-kali tughni apa dia? Lan tughni, menyelamatkan kamu amwaluhum, harta-harta kamu, wala auladuhum, dan tidak juga anak-anak kamu. Anak-anak kamu minallah. Minallah ni maksudnya dari azab Allah. Syai'a, sedikit pun. Jadi siapa yang bergantung pada duit, bergantung pada orang, Allah tempelak mereka. Harta kamu yang kamu duk kumpul habis masa sampai ketua, kan? Sampai kamu bergantung pada orang, begitu juga anak kamu yang kamu bangga, semuanya berjaya, semua dapat jawatan yang besar, Allah kata sedikit pun tidak boleh membantu kamu. Syai'an. Syai'an ni makna walaupun satu sen tidak boleh bantu kamu. Bahkan di akhirat besok, ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Siapa ni penghuni neraka ni? Ni, yang matlamat hidup dia ialah harta, yang berbangga dengan anak-anak dan tidak bergantung kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi penghuni neraka, bahkan mereka dalamnya khalidun, kekal. Jadi betulkan matlamat hidup kita, jangan jadikan harta ataupun berbangga dengan anak. Sebab akhirnya tempat kita dalam neraka dan kekal. Bergantunglah kepada Allah. Okey? Kita berhenti setakat ni. Solat ghaib sebab larangan rentas negeri. Dia, ulama beza pendapat lah pasal solat ghaib. Ada pendapat mengatakan tak boleh langsung solat ghaib selagi ada orang solat kepada mayat tersebut. Kalau dah tak ada, katalah mati kan, dan mayat tak jumpa, tak ada siapa solat, maka ketika itu barulah boleh solat ghaib. Dalilnya ialah Nabi hanya sekali saja solat ghaib, iaitu kepada Najasyi yang dia mati di Habsyah, dan tak ada siapa yang solat pada dia. Pertama, dia mati dalam keadaan tak ada siapa yang solat kepadanya. Maka bila Jibril beritahu pada Nabi, Nabi pun buat solat ghaib di Madinah. Sebab tidak ada orang solat di sana. Lepas tu tak ada, Nabi tak solat. Nabi tak pernah solat ghaib kepada sahabat yang meninggal di Mekah ataupun yang meninggal di luar daripada kota Madinah. Ada pendapat mengatakan boleh solat ghaib kalaulah yang mati tu walaupun dah ada orang solat, tapi dia pemimpin, pembesar yang ada jasa kepada Islam. Ada pendapat. Tapi saya lebih condong pada pendapat tak perlu kita solat ghaib. Kita hanya perlu berdoa kepada si mati. Cukup. Sebab walaupun tak boleh merentas negeri, tempat tu dah ada orang solat. Walaupun tak ramai kan. Yang penting apa dah? Doa kepada si mati itu. Wallahu alam. Ahli munafik dan pengamal bid'ah, ada tak persamaan? Tak sama. Tak. Pengamal bid'ah ni, dia tidak ada, dia kalau tak berbohong, dia buat benda bid'ah. Tapi bila bercakap, dia tak berbohong. Bila berjanji, dia tepati. Bila dia beri amanah, dia tak khianat. Maka dia bukan munafik. Dia tidak ada sifat munafik. Jadi dua benda yang berbeza. Ada orang kata setiap kebaikan akan dapat pahala akan dapat syurga. Betulkah pendapat itu? Tak, dia setiap amalan akan menjadi pahala bila cukup dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, selari dengan sunnah Nabi. Kalau ikhlas tapi tak sama dengan Nabi, tak dapat pahala. Ataupun dah sama dengan Nabi, cara solatnya, zikirnya, sama.
tapi tak ikhlas. Buat bukan kerana Allah tapi kerana riak. Tak dapat pahala. Okey? Kalau dah cukup dua syarat ni, ikhlas kerana Allah dan selari dengan sunnah Nabi, tapi amalan solat dia tak banyak. Yang amalan yang tak baik lebih banyak, lebih berat daripada amalan solat, dia masuk neraka. Sebab Allah kata, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, maka dia dalam kehidupan yang Allah redha, masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun sekiranya amalan solehnya dah betul, dah jadi pahala, tapi ringan dibanding dengan amalan yang buruk, maka fa ummuhu hawiyah, dia masuk neraka hawiyah. Tapi lepas tu sekian lama bergantung pada dosa, akhirnya dia keluar dan masuk syurga. Wallahu alam. Kebanyakan muazzin sekarang banyak sebutan makhraj yang salah. Macam mana tu Ustaz? Saya tak boleh buat apa sebab yang memilih muazzin tu pihak yang berkuasa kan, mungkin majlis agama ataupun jawatan kuasa masjid. Dan sepatutnya mereka ada lejnah dia untuk memastikan muazzin tu azan dengan betul makhraj. Bila ada juga muazzin yang makhraj tak betul, makna salahnya siapa yang memilih tu ataupun yang interview muazzin tu. Saya pun tak boleh buat apa. Bagilah cadangan pada pihak masjid tu supaya tukar muazzin yang lain yang betul makhrajnya. Mohon pendapat Ustaz berkenaan isu murtadkan wanita Islam, sebab ada setengah netizen berpendapat ianya berkenaan akidah. Mohon pencerahan. Terima kasih. Apa isu dia? Yalah, apa isu dia? Orang India memurtadkan orang Islam. Jadi isu dia apa dia? Sebenarnya usaha memurtadkan orang Islam dah lama ke baru? Dah lama. Yang kedua, usaha memurtadkan orang Islam adakah dilakukan oleh orang India ataupun semua orang? Semua orang. Ada tak usaha memurtadkan orang Islam dilakukan oleh orang Melayu sendiri? Ada. Kadang-kadang boleh murtad dengan sebab apa? Percaya pada bomoh. Siapa bomoh? Orang Melayu. Yang percaya pada bomoh siapa? Orang Melayu juga. Kan? Jadi, bila kita diwairalkan satu video India memurtadkan orang Islam, kita terkejut. Kenapa kita terkejut? Benda tu dah lama berlaku dan banyak, bukan seorang. Mungkin dah puluh ribu dah. Banyak dah. Kenapa kita baru terkejut? Kadang-kadang yang murtad tu bukan orang lain, bukan orang dia, bukan orang Indonesia, anak kita, kan? Kadang-kadang anak kita tak solat. Dia boleh jadi murtad tu. Anak kita tak solat sekian lama, boleh jadi murtad. Jadi yang orang lain memurtadkan orang lain, biarkan. Tapi pastikan kita jaga agama kita jaga agama anak kita. Yang kat sana kita tak boleh buat apa. Itu ada pihak yang berkuasa yang akan menteraskan. Kita kalau bercakap menjerit macam mana pun, kerajaan tak buat apa-apa. No point. Betul tak? Tapi yang kita boleh buat apa dia? Yang kita boleh buat apa dia? Yang kita ada kuasa apa dia? Jaga akidah kita. Jaga akidah anak kita. Jangan jadikan anak kita macam wanita tu. Betul tak? Kadang-kadang kita terkejut tengok orang tu dimurtadkan. Tapi anak kita dah seminggu tak solat. Kan? Yang ni kita tak terkejut. Walaupun berlaku dalam rumah kita, depan mata kita kan. Berapa ramai anak-anak remaja Islam yang tak solat. Yang tak percaya pada Allah. Yang tak percaya pada Nabi kan. Murtad secara diam. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak terkejut. Jadi bukan maksud saya tak payah peduli, tak. Pedulilah benda yang kita boleh buat apa-apa. Tapi benda yang kita tak boleh buat apa-apa, biarlah. Jangan kita buang masa kepada benda yang tak ke mana pun. Wallahu a'lam. Ustaz, dikira zuhud hanya belajar ilmu akhirat sahaja, tak perlu belajar akademik. Tak, salah. Zuhud disebut zuhud, mana zuhud? Ramai yang salah faham pasal zuhud. Antaranya inilah, belajar ilmu akhirat sahaja. Jangan belajar ilmu dunia, itulah zuhud. Salah, fahaman yang salah. Ada mengatakan zuhud ialah duduk rumah sempit,
pakaian-pakaian yang terkoyakkan, makanan pun makanan yang simple je, paling murah, itu adalah zuhud. Salah. Zuhud ni sebenar ialah, apa makna zuhud yang sebenar? Pertama, ada seorang sahabat dia bagi definisi zuhud. Pertama, kita tidak mengharamkan yang halal. Satu. Tidak mengharamkan yang halal. Kadang-kadang benda tu halal bagi kita. Kita kata, tak boleh. Itu bukan zuhud. Kalau benda tu halal, ambil je. Kalau jadi kaya halal, ambil je. Kadang-kadang kita boleh kaya, tapi kita kata apa? Oh, tak boleh. Aku nak zuhud. Itu bukan zuhud sebenar. Kemudian yang kedua, dan zuhud ialah tidak idha'atul mal, tidak membazirkan harta. Kalau kita beli mahal, tapi kita guna betul-betul, itu bukan tidak zuhud tu. Itu bukan tidak zuhud. Kadang-kadang kita beli barang tak pakai kan, itu membazir, itu haram. Jadi zuhud ni sebenarnya ialah dunia kita miliki, tapi dunia di tangan. Bila-bila masa, kalau orang nak, kita boleh bagi. Saya bagi contohlah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, kadang-kadang sekali dia sedekah berapa? 40,000 dinar. Kadang-kadang 40,000 dirham. Bahkan diceritakan masa Abdurrahman bin Auf meninggal, harta dia bilion harta dia. Banyak harta dia. Tapi harta dia bukan di hati. Bila dia bersedekah, ratus-ratus ribu. Makna dia tak berfikir panjang. Bila ada orang memerlukan, dia tanpa berfikir dua kali, terus dia bagi. Itu zuhud. Boleh? Tapi kalau duit banyak, duduk rumah kecil, pakai kereta kancil, anak 10 orang, itu bukan zuhud, itu kedekut. Okey? Jadi zuhud boleh belajar akademik, tak ada masalah. Zuhud belajar matematik. Tapi dunia tu hanya di tangan dia, bukan di hatinya. Boleh tak Ustaz bagi pencerahan tentang Al-Quran itu makhluk ataupun bukan? Ini soalan ni Hanafi. Soalan ni boleh jawapan ni boleh Google lah. Ni sebenarnya soalan ni dah jawapannya cukup jelas. Boleh Google lah. Pendapat-pendapat ulama salafus salih. Dan Imam Ahmad bin Hanbal diseksa sebab kenyataan dia lah tentang Al-Quran itu bukan makhluk. Wallahu a'lam. Kalau sebut wallahi tapi kita di pihak yang benar, boleh ke Ustaz? Tak, dia bersumpah ni bukan tak boleh langsung. Bukan tak boleh langsung. Cuma tak digalakkan. Sebab orang beriman ni, dia saling mempercayai antara satu sama lain. Antara beza orang beriman dengan orang lain apa dia? Orang beriman saling mempercayai. Bila saling mempercayai, tak perlu tak kita bersumpah? Tak perlu. Kenapa kita perlu bersumpah? Kita kan orang beriman. Orang beriman tak pernah bercakap bohong. Jadi, sebenarnya tidak ada sebab untuk kita bersumpah. Yang suka bersumpah ni, orang bukan beriman. Yang suka bercakap bohong. Jadi, bukan tak boleh langsung, tapi bagi kita orang beriman sebenarnya tidak ada keperluan untuk kita bersumpah. Siapa tak nak percaya, sudahlah. Kita bercakap bukan untuk dia percaya. Tapi kita hubungan kita dengan Allah. Aku bercakap yang benar. Jadi Allah tahu aku benar ataupun bohong. Jadi tak perlu aku bersumpah pada kamu. Kes murtad terkini, perempuan tu orang Indon. Ya, betul, orang Indon. Bukan soal orang Indon, tapi soal apa kita buat untuk mengelakkan usaha memurtadkan orang ramai. Apa usaha kita buat? Bila dengan isu kita menjerit. Tapi apa usaha kita buat? Usaha dakwah supaya akidah orang Islam tidak goyah bila ada unsur-unsur nak memurtadkan. Apa kita buat? Jadi tanya diri kita, kadang-kadang orang mudah murtad sebab tidak ada dakwah yang menyeluruh. Ustaz, orang sakit selama 2 tahun, sudah tinggal puasa Ramadan 2 kali. Perlu ganti saja. Okey. Yang tinggal puasa sebab sakit. Tengok sakit dia sebab apa? Kalau sakit dia yang ada harapan nak sembuh,
dan dia tak boleh nak ganti sebab belum sembuh, maka dia perlu ganti puasanya selama yang dia tinggal lah. Dan pendapat paling kuat, dia tak perlu bayar kafarah. Dia hanya perlu ganti puasa sahaja. Bila tu? Kalau dia tinggal puasa dan dia tak ganti sebab sakit. Tapi kalau dia tinggal puasa, kemudian dia tak ganti sebab malas, sampai terlepas satu Ramadan, maka dia kena buat dua benda. Satu, kena ganti puasa. Yang kedua, kena bayar fidyah. Okey? Jelas tak? Jadi, tengok. Satu lagi, kalau dia sakit yang memang tak ada harapan nak sembuh. Tak ada harapan nak sembuh. Doktor kata, ini tak ada harapan nak sembuh. Maka, kalau 3 kali Ramadan ke 10 kali Ramadan, dia tak perlu ganti puasa. Dia hanya perlu bayar fidyah. Fidyah ni makna bagi makan orang miskin, setiap hari dia tinggalkan puasa. Makna kalau 10 hari dia tinggal puasa, dia kena bagi makan orang miskin 2 kali makan lah, sahur dengan berbuka. Kan? Ini bagi siapa ni? Orang yang sakit dan tak ada harapan nak sembuh. Dia tak perlu ganti puasa. Dia hanya perlu bayar fidyah saja. Tapi kalau dia sakit, ada harapan nak sembuh, dia kena ganti puasa. Setakat mana dia mampu, dia ganti je. Mungkin seminggu sekali ke, sebulan 5 kali ke, setakat yang dia mampu. Masa Umi anak saya belum balik, saya paksa dia azan di surau. Sebab di surau time kerja tiada muazzin bertugas. Bolehkah anak yang belum balik? Boleh. Dia sebenar nak jadi imam pun boleh kalau belum balik. Syarat dia apa dia? Syarat dia apa dia? Nak jadi imam bukan mesti balik. Syarat dia mahir dalam menghafal Al-Quran dan tahu hukum hakam salat. Bahkan ada satu hadis, seorang sahabat Nabi, umur dia 6 tahun, ada riwayat mengatakan 7 tahun. Bila dikomatkan, orang tolak dia ke depan. Hadis sahih. Sedangkan dia umur 6 ataupun 7 tahun. Yang belakang tu sahabat-sahabat yang dah berumur. Tapi kenapa sahabat yang berumur tolak dia yang belum balik? Sebab Nabi pesan, hendaklah jadi imam di kalangan kamu orang yang mahir dengan Al-Quran, bukan orang yang balik, bukan orang yang tua. Kan? Jadi kalau dia belum balik tapi dia hafal Quran dan dia tahu hukum hakam salat, boleh jadi imam. Maka nak jadi muazzin lagi layak. Nak tanya pasal solat sunat syukur. Ada dalil ke solat ni? Solat sunat syukur tidak ada. Tidak ada dalil. Yang ada ialah sujud syukur sahaja. Bila dengar berita kita dapat nikmat, contohlah bapa kita yang kat Mekah, yang sakit tu dah sihat kan, kita pun seronok sangat, terus kita sujud syukur. Bukan solat syukur. Solat sunat syukur tidak ada. Kita bersedekah tanpa pengetahuan suami. Tak, dia sedekah tu duit siapa? Kita sedekah, suami tak tahu. Soalan dia, sedekah duit siapa? Kalau duit kita, suami tak perlu tahu dan kita tak perlu bagi tahu. Itu hak kita. Tapi kalau duit suami, itu hak dia dan kita kena minta izin dia. Wallahu a'lam. Bila jual rumah, pusaka ibu, barang-barang yang ada dalam rumah tu pun dianggap kena faraid juga atau adik-beradik boleh ambil. Tak, berpakat. Barang-barang yang tak ada nilai ni, ataupun nilai dia tak seberapa, tak besar, boleh berpakat dengan adik-beradik. Kalau setuju bagi pada orang, bagi je. Ataupun setuju nak jual sekali dengan rumah, jual je. Jadi berbincang dengan adik-beradik. Kalau barang tu nilai dia tak mahal. Solat sunat selepas Isya 2 rakaat ke 4. Ada hadis 2 rakaat dan ada satu lagi hadis 4 rakaat. Dua-dua betul. Jadi kalau kita solat 2 rakaat selepas Isya, kelebihannya lain. Dan kalau kita solat 4 rakaat sunat ba'diyah selepas Isya, kelebihannya lain. Dua-dua sahih. Murtad ke wanita Islam, usaha memurtadkan orang Islam dah lama. Perlu jaga agama kita. Sahkah solat jika imam baca ayat tak dengung, sedangkan kena dengung? Dah hilang sabdu jika ada huruf bersabdu. Dia ulama mengatakan kalau baca imam tu selagi mana kalau tak betul tajwid, tak betul makhraj, tapi selagi mana perkataan yang dibaca tu tak mengubah makna, maka solat imam tu sah. Dan kita sebagai makmum solat kita sah. Kecuali dia baca ayat yang boleh mengubah makna. Huruf dia tukar, baris pun tukar dan makna pun bertukar.
Ketika itu solat imam boleh jadi batal. Dan bila solat imam batal, solat makmum pun batal. Bolehkah saya ambil barang pinggaman kod di rumah arwah mak sedangkan memang saya yang beli? Adakah dikira sebagai? Tak. Kalau barang tu barang kita, kita yang beli. Dia bukan harta pesaka lah. Boleh kita ambil je. Setelah mengikut Kelantan. Ada kerana kita tinggalkan dunia sehingga berhentikan anak daripada sekolah sebab nak kerja akhirat. Tak betul. Dia kalau berhentikan anak daripada sekolah kerajaan, tapi kalau dia ajar anak di rumah, okey. Tapi kalau berhentikan terus daripada sekolah kerajaan, di rumah pun dia tak ajar, itu salahlah. Itu fahaman zuhud yang salah. Okey, cukup lah. Cukup setakat ni. Kelas kita insya-Allah malam ni pukul 9.10 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.